Assalamualaikum semua. Apa khabar anak-anak tahun 3? Jumpa lagi kita hari ini dengan tajuk pembelajaran nombor bulat hingga 10,000. Di mana standard pembelajarannya adalah 1.1.24 menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan menurun dan 1.3.1 membilang 1-1 hingga 10-10, 100-100, 1000-1000 secara tertib menaik dan menurun. Okey, kita mulakan dengan projek tanam semula yang terdiri daripada pokok bakau sebanyak 3,000 pokok, pokok kelapa sawit pula 3,100, manakala pokok getah 2,800 dan pokok kelapa 2,900. Di mana cikgu akan bimbing kamu untuk menyusun dalam dua cara, iaitu tertib menaik dan tertib menurun. Sebelum itu, cikgu akan ingatkan semula apakah tertib menaik dan apakah pula tertib menurun. Tertib menaik adalah kamu menyusun bermula dari nombor yang kecil hingga ke besar. Manakala tertib menurun pula, kamu menyusun dari nombor yang besar ke nombor yang lebih kecil nilainya. Baiklah, nombor-nombor yang mewakili pokok-pokok yang ditanam semula tadi, cikgu terjemahkan ke dalam gambar blok asas, iaitu 3,000 mewakili pokok bakau, 3,100 ialah pokok kelapa sawit, 2,800 mewakili pokok getah, manakala 2,900 mewakili pokok kelapa. Jadi sekiranya kita hendak menyusun dalam tertib menaik, maka kita perlu pastikan kita akan bermula dengan nombor yang lebih kecil nilainya. Jadi antara 4 nombor ini, nombor yang paling kecil adalah nombor 2,800 dan seterusnya 2,900, seterusnya 3,000 dan nombor yang paling besar nilainya adalah 3,100. Maka kita susunnya begini: 2,800, 2,900, seterusnya 3,000 dan akhir sekali 3,100 adalah nombor yang paling besar. Manakala untuk tertib menurun pula, kita perlu pastikan kita menyusun bermula dengan nombor yang lebih besar nilainya, iaitu 3,100, 3,000, 2,900 dan yang paling kecil adalah 2,800. Maka kita menyusunnya begini, iaitu 3,100, 3,000, 2,900 dan yang paling kecil nilainya adalah 2,800. Di sini cikgu terangkan dengan lebih jelas, iaitu tertib menaik seperti kita menaiki tangga bermula dengan nombor yang lebih kecil, iaitu 2,800 menaiki ke nombor yang lebih besar 2,900, kemudian ke nombor yang lebih besar 3,000 dan seterusnya ke nombor yang lebih besar 3,100. Manakala untuk tertib menurun pula, seolah-olah kita menuruni tangga dari nombor atau nilai yang lebih besar ke nilai yang lebih kecil. Seperti dari 3,100 menurun ke 3,000, kemudian menurun ke 2,900 dan seterusnya menurun ke nombor atau nilai yang paling kecil, iaitu 2,800.
di mana tertib menaik itu bermakna kita bermula dengan nombor yang kecil sehingga nombor yang paling besar. Manakala tertib menurun pula, kita menyusun bermula dengan nombor yang paling besar hingga ke nilai atau nombor yang paling kecil. Baiklah, kita tengok pula contoh yang kedua. Cikgu berikan kamu 4 nombor di sini, iaitu yang pertama 1009, yang kedua 1005, yang ketiga 1017 dan yang keempat 1013. Kita akan bermula menyusun mengikut tertib menaik, iaitu kita perlu pastikan atau kita perlu kenal pasti nombor yang manakah nilainya yang lebih kecil. Nombor yang lebih kecil tentulah 1005. Kemudian 1009, kemudian 1013 dan nombor yang paling besar di sini adalah 1017. Untuk tertib menurun pula, maka kita perlu pastikan nombor yang paling besar iaitu 1017 menurun ke 1013, turun kepada 1009 dan akhirnya turun kepada nombor yang lebih kecil iaitu 1005. Seterusnya, cikgu akan bimbing kamu membilang secara menaik atau menurun. Kita mulakan dengan membilang menaik satu-satu daripada 5,821. Apabila kita sebut menaik satu-satu, bermakna kita fokus kepada rumah se, iaitu nilai digit 1 ini yang berada pada tempat se, di mana kita akan menambah 1 tambah 1 menjadi 5,822. Kemudian kita tambah lagi 1 pada rumah se menjadi 5,823 dan tambah lagi 1 menjadi 5,824. Apa yang kamu perlu faham di sini iaitu yang berubah hanyalah digit yang berada pada rumah se, iaitu 5,821, kemudian menjadi 5,822, kemudian menjadi 5,823 dan seterusnya menjadi 5,824. Manakala nilai-nilai yang berada pada rumah 1,160 tidak berubah. Baiklah, seterusnya kita akan bilang menaik 10-10 daripada 5,821. Maka, apa yang kamu perlu faham di sini ialah yang berubah adalah rumah puluh. Yang berubah adalah rumah puluh. Baiklah. Bila sebut bilang menaik, maka kita akan bilang daripada bawah naik ke atas ya, daripada nilai yang kecil ke nilai yang lebih besar. Okay, tengok di sini 5,821 tambah 10 menjadi menjadi 5,831, kemudian tambah lagi 10 menjadi 5,841 dan tambah lagi 10 menjadi 5,851. Ya, kamu tengok di sini hanya rumah puluh saja yang berubah dari 20, 31, 41, seterusnya 51. Nilai digit yang berada pada tempat ribu dan ratus tidak berubah.
Seterusnya, kita akan bilang menurun 55 daripada 5,840, di mana apabila menyebut menurun, maka kita akan menolak 55, iaitu melibatkan rumah puluh dan juga rumah se. Okey. Tengok di sini, iaitu kita bermula dengan 5,840, maka kita akan turun ke nilai yang lebih kecil, iaitu tolak 5. 5,840 tolak 5 menjadi 5,835. Kemudian kita tolak lagi 5, maka menjadi 5,830. Kemudian tolak lagi 5, maka seterusnya menjadi 5,825. Jika kamu tengok di sini, nilai yang berada pada tempat ribu dan ratus itu masih lagi sama, iaitu 5,840, 5,835, 5,830 dan seterusnya 5,825. Yang berubah hanyalah nilai digit yang berada pada tempat puluh dan sa. Kemudian kita akan bilang pula menaik 66, iaitu dengan menambah 66 dari 5,826. Menaik 6 bermakna tambah 6 menjadi 5,832. Kemudian tambah lagi 6 menjadi 5,838. Kemudian tambah lagi 6 menjadi 5,844. Seterusnya, kita membilang menurun pula dua-dua bermula dari 5,847. Maknanya kita menurun dua-dua, iaitu melibatkan rumah sa. Baik. 5,847 tolak 2. Sebab apa tolak 2? Sebab menurun 2. Tolak 2 menjadi 5,845. Tolak lagi 2 menjadi 5,843. Kemudian tolak lagi 2 menjadi 5,841. Seterusnya, kita akan bilang menaik 100-100 dari 5,730. Apabila kita hendak membilang 100-100 secara menaik, hanyalah akan melibatkan nilai yang berada pada tempat ratus dan ribu. Sedangkan tempat puluh dan sa masih lagi sama, iaitu 30. Sekarang kita akan menambah 100-100 kepada 5,730 menjadi 5,830. Kemudian tambah lagi 100 menjadi 5,930. Tambah lagi 100 menjadi 6,030 dan tambah lagi 100 menjadi 6,130. Okey, seterusnya kita akan membilang menurun pula 1,000 bermula dari 7,930. Apabila menurun 1,000, maka kita akan menolak 1,000.
Maknanya, nilai tempat ribu saja yang berubah, sedangkan tempat ratus, puluh dan se tidak berubah, iaitu masih lagi kekal, iaitu 930. Sekarang kita akan tolak 1000 daripada 7,930 menjadi 6,930. Tolak lagi 1000 menjadi 5,930. Kemudian tolak lagi 1000 menjadi 4,930. Tolak lagi 1000 menjadi 3,930. Okey, sampai di sini saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham apa yang cikgu ajar tadi. Dan sekiranya kamu masih belum jelas, kamu boleh ulang tonton dan rujuk buku teks muka surat 11 dan 13. Akhir sekali, sebagai aktiviti pengukuhan untuk kamu, sila siapkan latihan di muka surat 7 dan 8 dalam buku aktiviti. Sampai berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.